berkenaan dengan kitab kita Muniyatul Musalli, cita-cita orang yang bersolat, bagaimana nak bersolat dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut kaedah yang diletakkan oleh mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi salat satu ibadat yang sangat besar, salat satu ibadat yang pertama-tama sekali yang akan dihisab oleh Allah Taala pada Yaumul Qiyamah. Sedekah banyak mana, puasa banyak mana, nak Quran banyak mana kita baca sekalipun, hisab yang tu semua tak tepi dulu. First Allah Taala nak tengok semayang hang sempurna ataupun tidak. Dan besarnya ibadat semayang ni sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat yang mana beribadat 24 jam kepada Allah Taala sampai yaumul qiyamah dalam keadaan mereka bersolat. Tak ada malaikat yang Allah Taala ciptakan dalam keadaan baca Quran, tak ada. Malaikat yang dalam keadaan berpuasa, tak ada. Tapi Allah Taala cipta malaikat dalam keadaan solat, yang tu ada. Bahkan jutaan para malaikat yang sedang dalam keadaan bersolat. Malaikat ni dia tak lapar, tak makan, tak minum, tak ada syahwat, tak berkahwin, tak apa. Dia duduk dalam keadaan bersolat tu sampai yaumul qiyamah. Dan ibadat yang sama dengan para malaikat ni Allah Taala bagi kepada kita manusia. Jadi mereka-mereka yang membiasakan diri mereka dengan solat, sifat-sifat kemalaikatan tu akan datang dalam diri dia. Maka sebahagian para ulama berkata telah sampai satu khabar kepada kami bahawa Allah Subhanahu wa taala membahagikan segala perbuatan dalam solat kepada 40 saf para malaikat. Ada 40 saf para malaikat yang dalam keadaan bersolat. 40 saf, jangan bayang 40 saf kita punya saf lah. Saf ni saf langit ni, satu saf tu berpanjang wallahu alam. Setiap saf mempunyai 70,000 malaikat. Satu saf 70,000. So 40 kalilah sendiri. 70,000 kali dengan 40 saf. 10 saf daripadanya berdiri tanpa rukuk sampai hari kiamat. 10 saf yang pertama dalam keadaan macam ni sampai hari kiamat. Yang ni yang ibadat sembahyang kita lah, qiyam, kita panggil qiyam ni. 10 rakaat, 10 saf yang pertama malaikat duduk dalam keadaan macam ni ya. Sampai hari kiamat tak bergerak, tak apa. 10 saf lagi rukuk tanpa berbuat perkara-perkara yang lain, dalam keadaan rukuk sampai hari kiamat rukuk ya. 10 saf yang lain dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala mereka sampai hari kiamat. Dan 10 saf yang terakhir duduk macam kita duduk tahiyat tu, duduk tanpa berdiri sampai hari kiamat. So 10 ada 40 saf, 70,000 kali 4, semua tu dalam keadaan pergerakan-pergerakan solat yang berbeza. Dan segala perbuatan mereka bagi hamba-Nya yang beriman dihimpunkan dalam 2 rakaat solat. Dan Allah Ta'ala bagi kepada kita, bila kita semayang 2 rakaat, menghimpunkan segala apa yang dilakukan oleh para malaikat. Pahala para malaikat tu Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan 2 rakaat solat. Kerana dalam 2 rakaat tersebut ada qiyam, ada rukuk, ada sujud dan adanya duduk. Jadi solat ni satu ibadat yang besar. Ada juga riwayat menceritakan Nabi naik ke langit, Nabi nampak langit ni malaikat dalam keadaan berdiri, langit seterusnya malaikat dalam keadaan rukuk. Yang tu riwayat yang macam tu pun ada juga. Okey, hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada rukun-rukun solat. Kita dah habis syarat sah solat, kita akan masuk rukun-rukun solat. Rukun solat ni apa dia? Rukun solat itu ialah ibarat perkara yang termasuk daripada solat yang merupakan perlakuan yang termasuk daripada hakikat solat serta tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi. Rukun solat ni perkara yang menjadi sebahagian daripada solat. Dia a part of the solat itself. Dan dia sebahagian daripada sembahyang tu. Contoh rukun solat apa dia? Bacaan Fatihah. Kita baca Fatihah bila dalam sembahyang. Rukun solat ni bila digabung-gabungkan, yang itulah yang dipanggil sebagai ibadah solat. Dan dia tidak boleh digantikan dengan sujud sahwi. Ada perkara-perkara yang boleh kalau kita terlupa ataupun sengaja kita tinggal, boleh kita ganti dengan sujud sahwi. Yang tu ialah perkara-perkara sunat ab'ad. Nanti kita akan masuk bab sunat ab'ad. Sunat ab'ad kita boleh gantikan dengan sujud sahwi kalau kita tak buat di tempat dia. Contoh dia apa dia? Bacaan qunut. Kita tinggal bacaan qunut.
Maka kita ketika di tahiyat akhir, lepas baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam, sunat kita sujud 2 kali, maka kita dapat pahala gantikan apa dia sunat yang kita tinggalkan itulah. Tetapi di dalam perkara-perkara rukun tak boleh digantikan. Sengaja kita tinggalkan, maka membatalkan sembahyang kita langsung. Terlupa baca Fatihah. Nah, tak baca Fatihah rakaat tu tak apa, lagi aku sujud sahwi. Tapi sujud sahwi. Sujud sahwi tersebut tak ada efek kerana rukun ni dia sebahagian daripada sembahyang. Hilang satu rukun, cacat sembahyang, tak sah sembahyang tersebut. So rukun solat ni dia ada 13 perkara. Yang pertama ialah niat. Nah, niat. Niat ni kita panggil sebagai rukun qalbi. Kerana kedudukan niat tu di dalam hati. Qalbi ni maknanya hatilah. Dan di situlah tempat untuk kita berniat. Apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyatakan, mengqasadkan tujuan sesuatu yang disertakan pada awal perbuatannya. Nah, kita qasad dalam hati kita apa yang kita tengah duk buat ni. Nah, kita lintaskan di dalam hati kita. Tempat niat itu dalam hati. Yang wajibnya di dalam hati kita kena niat. Jika solat itu ialah solat fardu selain daripada solat Jumaat dan tujuan solat hendaklah dinyatakan oleh seseorang dengan hatinya bahawa dia hendak mengerjakan solat dan dia hendaklah menentukan jenis solat sama ada fardu atau sunat serta menentukan waktunya. 3 perkara ni disebut sebagai qasad, ta'arud dan ta'yin. 3 benda ni kena ada dalam niat. Tak ada walaupun salah satu niat tak sah. Niat tak sah, sembahyang pun tak sah. Yang pertama qasad. Qasad apa dia? Dia hendaklah berniat apa yang dia sedang lakukan, iaitu solat. So benda pertama yang kena ada ialah solat. Aku solat. Sahaja aku solat. Solat tu kena ada. Dia tahu yang dia tengah duk solat. Kemudian yang kedua ta'arud. Ta'arud ni apa dia? Sama ada solat dia tu fardu ataupun sunat. Aku solat fardu maghrib. Aku solat, saya kita sembahyang isyak. Aku solat fardu isyak. Dia kena letak fardu. Kalau dia sebut aku solat maghrib, ada kemungkinan solat tersebut boleh jadi fardu, ada kemungkinan solat tersebut boleh jadi sunat. Pasal apa? Ada sunat maghrib, ada. Sebelum maghrib pun ada sunat, selepas maghrib pun ada sunat. So dia kena niat aku solat fardu. Kemudian ta'yin. Fardu apa? Ta'yin tu apa dia jenis sembahyang dia tu, iaitu maghrib ataupun isyak. Aku sembahyang fardu, dia tabur maghrib isyak belakang, itu pun tak boleh. Ataupun fardu maghrib, dia tabur sembahyang di depan, pun tak boleh. Jadi sembahyang kena ada, sembahyang ataupun solat samalah. Nah, sembahyang kena ada, kemudian fardu ataupun sunat, dan satu lagi ialah waktu dia sembahyang tu. Nah, jadi dia kena lintaskan dalam hatinya ketika dia sedang bertakbiratul ihram. Tempat berniat ialah ketika takbiratul ihram. Ingat baik-baik, tempat berniat ketika takbiratul ihram. Ketika kita angkat Allahu Akbar, di situlah aku sembahyang fardu maghrib. Cukup. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Yang tu semua kita guna untuk lafaz niat sebelum kita angkat Allahu Akbar. Nah, masa kita berdiri itu, di situ kita sunat untuk lafazkan niat. Tujuan kita lafazkan niat untuk menguatkan niat yang segini dalam hati ni. Kita lafaz dulu dengan lidah kita. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala 3 rakaat. Benda ni semua tak perlu sebut segini di dalam hati. Kalau nak sebut pun tak ada masalah. Tapi tak perlu. Pasal apa? Takut dia jadi Ultraman masa sembahyang. Bila dia terlampau panjang, dia nak masukkan semua tu, dia nak mula daripada sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Dia nak masuk semua tu, kadang-kadang dia tak boleh nak masuk. Dia dah angkat Allah. Dia mula. Pasal apa? Tak masuk tak boleh nak mai. Tak boleh nak mai. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, dia tak boleh nak mai. Aku sembahyang fardu maghrib makmum. Kan senang. Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu maghrib makmum. Kalau dia nak masuk sahaja aku apa semua jadi panjang. Allah. Dia mah. Tok imam tu tak lompat. Pasal apa? Kena fire belakang. Belakang ada Ultraman. Tok imam lompat, dia pergi fire tok imam pula. Kan? So, berhati-hatilah. Kalau dia jenis biasa tak? Saya biasa Ustaz.
Imam dengan takbir tu memang sekali boleh lalu. Saja aku sembahyang fardu maghrib, apa dia ikut imam kerana Allah Ta'ala. Memang boleh lalu, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak apalah. Ni untuk orang yang biasa-biasa, ya, dia susah, dia nak masukkan itu panjang sangat, so masukkan hak wajib saja, qasad, ta'arud dan ta'yin. Aku sembahyang fardu maghrib, makmum. Kalau dia imam, aku sembahyang fardu maghrib, imam. So dia yang tu saja yang dia lintaskan ketika dia bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Boleh insya-Allah. Ketiga-tiga tu boleh masuk. Yang ni untuk sembahyang selain daripada sembahyang Jumaat. Selain daripada sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat, wajib makmum berniat makmum dan imam berniat imam. Kerana tidak ada sembahyang Jumaat melainkan hanya dengan berjemaah, dan wajib dia niat, disertakan niat apa dia berjemaah tersebut di dalam apa dia niat dia itulah dalam hati tu. Sahaja aku sembahyang fardu sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, imam kerana Allah Taala. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, makmum kerana Allah Taala. So dia kena masukkan imam ataupun makmum dalam sembahyang Jumaat dia. Okey. Dan jika solat qasar bagi musafir dia nak sembahyang qasar. Qasar ni apa dia? Yang 4 dijadikan 2. Ini dinamakan qasar. Zuhur, Asar dengan Isyak. 3 ni yang boleh qasar. Maghrib 3 juga tak ada diskaun. Subuh 2 juga tak ada diskaun. Tak ada 1, 3, 1,5 orang tak ada. 3, 2. Subuh, Zuhur, Zuhur, Asar dan juga Isyak. 3 ni yang 4 rakaat ni saja yang boleh dipendekkan. So kalau dia seorang musafir, dia nak qasarkan sembahyang dia hendaklah berniat qasar. Kerana niat qasar disyaratkan dalam takbiratul ihram. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Ta'ala. Atau bukan Allah Ta'ala tersebut minta apa. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar. Cukup. Qasar tu dia niat ketika takbiratul ihram. Okey, yang tu untuk sembahyang fardu. Bagi solat sunat yang mempunyai waktu atau sebab, disyaratkan pada niat itu 2 perkara. Tadi ni 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad apa dia? Aku sembahyang. Ta'arud, fardu ataupun sunat. Kemudian ta'yin, Isyak ataupun maghrib. 3 benda. Tapi untuk sembahyang sunat yang ada sebab ataupun yang disyaratkan, dia ada 2 benda, iaitu qasad dan ta'ayyun sahaja. Seperti mana solat sunat subuh ataupun solat 2 hari raya ataupun solat sunat gerhana. Maka dia niat macam mana? Saja aku solat hari raya. Saja aku sembahyang solat, saja aku sembahyang gerhana. Dia tak sebut sunat pun tak apa dah. Sebab memang tak ada fardu gerhana pun. Kataupun dia niat saja aku sembahyang hari raya pun sah dah, kerana memang tak ada fardu hari raya. Dia berbeza dengan maghrib. Pasal maghrib memang ada sunat maghrib, ada fardu maghrib. Tapi hari raya dia memang sunat hari raya saja, tak ada fardu hari raya. So cukup kalau dia meniat aku sembahyang hari raya, cukup. Allahu Akbar, aku sembahyang hari raya makmum. Cukup dah. Yang tu pun dah memadai. Dan sekiranya dia sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni apa dia? Sembahyang sunat. Dia tak ada apa, bukan solat gerhana, bukan solat tasbih, bukan solat taubat, bukan hajat, bukan apa, dia solat biasa, solat sunat dia. Maka yang dia perlu ialah satu benda ya, qasad. Aku sembahyang. Usalli lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Betul angkat takbir, Allahu Akbar. Dia punya niat macam mana? Aku sembahyang. Aku sembahyang. Itu namanya sunat mutlak. Kan ada cerita kan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia malam sembahyang 300 rakaat. Sembahyang apa 300 rakaat tu? Kan? Takkan sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih, panjang-panjang tasbih pun 4 rakaat dia tak ada lebih lah. Kan sembahyang hajat, taubat apa 2 rakaat. Lagi apa? Lebih-lebih yang dia buat sampai jadi 300 rakaat tu. Yang tu ialah sembahyang sunat mutlak. Aku sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang sunat. Dapat pahala sembahyang sunat. Ini dinamakan sebagai sunat mutlak. Sunat mutlak dia niat aku sembahyang sahaja. Sunat melafazkan niat dengan lidah sebelum takbiratul ihram dengan menyebutkan bilangan rakaat, dikerjakan tunai atau qada dan menyandarkan solat itu kepada Allah. Yang ni sunat kita buat sebelum kita bertakbiratul ihram. Nak bagi kuat dalam hati kita. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Disebut rakaat pasal takut dia terlupa lagi dalam sembahyang. 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ni nak betulkan keikhlasan dalam diri dia. Yang ni semua buat sebelum sembahyang.
Nah, sebelum kita nak berniat, nak kuatkan dalam hati. Lepas itu baru Allahu Akbar. Kemudian kita masuk yang kedua. Ini terakhirlah kedua. Sekali ini kita sambung yang ketiga sampai yang ke-13. Yang kedua, rukun yang kedua ialah takbiratul ihram. Dinamakan sebagai takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan perkara-perkara yang asalnya halal sebelum ni. Iaitu sebelum kita angkat Allahu Akbar, kita boleh bercakap tak? Boleh bercakap, tak salah. Sebelum kita angkat Allahu Akbar tu, kita boleh makan minum tak? Boleh makan minum, tak salah, tak berdosa apa. Sebelum tu kita boleh tak jalan, lari ke pergi mana-mana ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita dah Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan yang halal sebelum tu. Tak boleh dah jalan di mana-mana, tak boleh dah kita berpaling suka-suka hati kita daripada arah kiblat, tak boleh dah kita bercakap, tak boleh dah kita makan dan minum. Jadi dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang halal sebelumnya. Sebab tu dinamakan sebagai takbiratul ihram. Okey. Lafaz takbir wajib disebut oleh orang yang mampu menyebutnya, iaitulah lafaz Allahu Akbar, dengan didahulukan lafaz Allah daripada Akbar. Ni tukar lah, ini imam boring lah, Allahu Akbar lah. Dia tukar ni Akbar Allah. Sah dah? Tak boleh. Nah, dia Allahu Akbar berdasarkan perkara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan di situlah ketika kita bertakbiratul ihram itulah bermula daripada selepas huruf alif dalam Allah tu sampailah sebelum daripada ra akbar, tengah-tengah tu, di situlah tempat untuk kita berniat tadi ni, qasad ta'arud ta'yin, nak masukkan di dalam hati kita. Dan ketika kita bertakbiratul ihram, jangan tersalah sebut. Salah sebut boleh menjadikan takbiratul ihram kita tidak sah, bahkan berdosa kerana boleh mengubah makna. Macam mana? Yang pertama, yang berlaku kesalahan, kadang-kadang setengah-setengah orang dia tak beri perhatian, dia panjangkan pada A yang di hadapan. Ini termasuk muazzin ke, ataupun kita yang duduk sembahyang ambil seorang-seorang ni ke, samalah. Nah, dia panjangkan A yang depan. Allah. A tu dia beri panjang, A yang mula. Nak bagi panjang boleh kat mana? Satu tempat dia di Allah. Yang tu. Yang lam tu saja yang boleh panjang. Yang mula jangan bagi panjang. Allah dia panjang ke depan. Nah, kalau dia panjangkan A di depan, Allahu Akbar, apa makna dia? Allah Maha Besar. Nah, Allah is the greatest. Allah Maha Besar. So kalau dia panjangkan A, maka A tu dipanggil sebagai A ataupun alif istifham. Alif istifham. Istifham ni pertanyaan. Dia jadi pertanyaan lah sekali. Allahu Akbar. Dia jadi, adakah Allah itu Maha Besar? Hang nak sembahyang, hang nak habaq kata Allah Maha Besar. Lah sekali dia pergi tanya pula, Allah ni Maha Besar ke? Sebab tu haram memanjangkan A yang di depan, mengubah makna, dan tak sah terus dia punya takbiratul ihram. Solat dia pun jadi tak sah. Satu lagi tempat tak boleh panjangkan, di belakang, di bar. Di bar. Allahu Akbar. Bangara. Tak ada huruf mat kat situ pun nak bagi panjang. Kalau dia panjangkan, sama ada dalam azan ataupun ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, setengah orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panjang kat bar tu. Ataupun dia nak sembahyang. Allahu Akbar. Dia panjang kat bar. Yang ni pun haram. Tak sah dia punya takbiratul ihram. Dia punya sembahyang pun tak sah. Kawan tu yang azan tadi tu pun, kalau dia panjangkan itu, azan tu pun tak sah. Sunat orang lain pergi azan, ganti tempat dia. Kerana mengubah makna. Akbar, Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah itu gendang. Akbar dengan panjang huruf ba di situ, Allah naudzubillah, Allah itu gendang. Ubah makna, ubah habis semua dengan akidah sekali hancur. Itu penting mengaji. So kita nak panjang ada tempat dia, iaitu dalam lam. Pada ismu jalalah tu, di lam tu Allahu Akbar. Di situ saja satu-satunya tempat untuk kita panjang. Dan kalau kita perlukan masa yang lebih sikit untuk kita masukkan niat kita, nak panjangkan di situ sahaja. Jangan panjangkan di tempat-tempat
yang tak boleh kita panjangkan. Dia berubah makna, bila merubah makna, maka berubahlah hukum takbiratul ihram tersebut. Tak sah takbiratul ihram dan tidak sahlah dia punya salat dia. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat sini dulu. InsyaAllah nanti pada bulan depan, kita masuk rukun yang ketiga, iaitu berdiri. Niat dah, takbiratul ihram dah, lah nak berdiri pula. Macam mana nak berdiri, takat mana yang kita perlu berdiri, kalau seorang tu bongkok, takat mana yang dia boleh bongkok. Nah, itu semua kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.